Akhirnya Realme Malaysia telah pun melancarkan Realme GT2 Pro yang terbaru dan aku dah gunakan smartphone ni lebih 2 minggu dan aku memang sangat enjoy menggunakan Realme GT2 Pro. Dan pada tahun lepas kita nampak yang Realme memang betul-betul serius lah terhadap GT series. Realme ada perkenalkan GT 5G, GT Master Edition dengan rekaan yang memang unik dan juga ada GT Neo 2. Kali ni ada GT2 Pro pula dan specs yang ditawarkan untuk harga dia pun bagi aku agak padu jugalah kan, dan dia akan memberikan saingan yang hebat lah untuk Xiaomi 12 yang baru juga dilancarkan dekat pasaran Malaysia, sebab dia punya spesifikasi memang very close to Xiaomi 12 instead of yang versi Pro kan. So that's why Realme GT2 Pro ni memang antara pilihan yang kita kena pilih betul-betul lah, antara Xiaomi 12, Realme GT2 Pro ataupun flagship yang lain dengan harga lebih kurang macam ni ataupun lebih mahal daripada Realme GT2 Pro ni. Okay? So dalam video kali ni aku akan kongsikan ulasan aku tentang smartphone ni setelah lebih 2 minggu aku gunakan Realme GT2 Pro, supaya korang semua tahu sama ada smartphone ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Okay? Let's talk about it. Pertama sekali, rekaan yang daripada Realme GT2 Pro ni memang amat sinonim macam rekaan yang pernah Realme buat dekat GT Neo 2 yang dilancarkan pada tahun lepas. Dan kita boleh nampak yang kebanyakan phone Android daripada jenama Xiaomi ke Oppo ataupun OnePlus memang menggunakan rekaan yang hampir sama macam ni je. So kita boleh nampak trend ni memang akan berlarutan selama 2 tahun ni lah. Tapi yang istimewa dengan versi yang aku guna ni adalah rekaan dia dibuat oleh Naoto Fukusawa yang buat rekaan GT Master Edition dulu dan juga individu yang bertanggungjawab untuk rekaan kelengkapan rumah yang ada dekat Muji. By the way, rekaan back panel untuk GT2 Pro ni digelar sebagai Paper Tag Master Design, dan kalau kita tahu Realme GT Master Edition diinspirasikan daripada bag luggage, tapi kali ni dia diinspirasikan daripada permukaan kertas. Aku difahamkan yang jenis material untuk back panel GT2 Pro ni adalah jenis biopolymer, bukannya kaca, dan dia memang tahan lasak dan juga nampak sangat unik dan eco-friendly. So manakala dia menggunakan biopolymer, so that's why diorang boleh buat tekstur yang memang rasa lain daripada lain lah. So kalau korang pegang smartphone ni memang korang akan rasa kelainan dan tak akan pernah rasa pun feels macam ni dekat mana-mana smartphone, sebab tekstur yang dia buat tu memang very small details. Dan aku rasa sayang kalau gunakan smartphone ni dengan casing kan, manakala kita tahu yang smartphone ni menggunakan biopolymer. So that's why not kalau kita tak gunakan casing, unless kalau korang memang very concern bab ketahanan dia punya screen lah kalau jatuh pecah kan. Tapi ya, memang sayang sebab casing yang dibagi dalam kotak jualan tu bukannya casing yang nampak transparent, tapi casing yang berwarna grey yang akan menutup dia punya tekstur dan juga warna putih yang memang bersinar-sinar ni kan. So that's why aku rasa sayang. Cuma casing yang dibagi tu casing yang berkualiti lah, bukannya casing transparent yang biasa yang murah tu kan, bukan. Dan macam biasa ada signature Naoto Fukusawa pada sebelah kamera tu yang aku rasa macam agak kacau sikit lah dia punya kedudukan tu kan. Kalau letakkan pada bahagian bawah tengah tu aku rasa dah cukup nice, tapi letak kat tepi kamera tu memang kita nampak secara obvious dia punya signature tu, cuma dia macam satu gangguan yang tak sepatutnya ada dekat situ. Sepatutnya diletakkan pada bahagian bawah, at least nampak lebih kemas dan juga nampak lebih simple berbanding dengan sebelah kamera macam serabut gila kat bahagian atas ni kan. Seterusnya, kalau korang mencari sebuah flagship smartphone dengan screen yang bagus, mungkin this is the best flagship phone dengan flat screen untuk tahun ni instead of curved screen. Sebab untuk ada punya spesifikasi screen ni, bagi aku dia checklist semua specs yang bagus untuk sebuah flagship smartphone pada tahun ni. Panel screen ni GT2 Pro menggunakan AMOLED bersaiz 67 inci, LTPO2 teknologi dengan adaptive refresh rate 120Hz, 2K resolution, Corning Gorilla Glass Victus, bingkai yang memang nampak nipis, kecerahan yang mencecah hingga 1400 nits berbanding dengan Xiaomi 12 hanya mencecah 1100 nits saja. Dan paling penting sekali adalah dia menggunakan flat screen, bukannya menggunakan curved screen. So bergantung pada taste masing-masing, ada yang prefer curved screen supaya nampak lebih premium ataupun ada yang lebih prefer dengan flat screen. Macam aku personally, aku lebih prefer untuk menggunakan flat screen dengan rasa yang lebih selesa berbanding dengan curved screen. Aku rasa macam aku pegang smartphone yang rasa fragile dan juga susah sikit nak handle. Untuk GT2 Pro ni memang aku really enjoy dengan dia punya flat screen dan aku suka gila menggunakan smartphone ni dengan bezel yang nipis, kedudukan punch hole display pada bahagian kiri. Cuma aku kurang gemar dengan dia punya screen protector yang dibagi sekali dah siap pasang lah, sebab bila aku main game macam PUBG Mobile ataupun Mobile Legend, screen protector dia akan keluar macam bubble tau dekat bahagian jari yang aku tengah control tu, tapi lama dia akan hilang lah. So bila bubble tu keluar, dia macam mengganggu aku punya jari untuk aku nak control masa in game tu lah.
So better kalau ada keluar tempered glass ataupun screen protector yang lebih berkualiti, aku recommend untuk korang tukar lah. Sebab memandangkan smartphone ni menggunakan konsep flat screen, so aku rasa lebih mudah lah untuk kita dapatkan tempered glass instead of gunakan screen protector. Cuma bergantung juga jenis apa yang korang suka, dan aku lebih prefer untuk gunakan tempered glass yang jenis matte lah untuk korang nak main game kan. By the way, smartphone ni ada dua pilihan resolusi, sama ada korang nak gunakan yang Full HD Plus akan memberikan lebih pada penjimatan bateri, ataupun kalau korang nak full experience of display memang nak kena turn on dia punya QHD Plus lah. Tapi aku memang all the way turn on QHD Plus untuk dapat full experience dari segi color dan juga display smartphone ni. Sejujurnya aku tak banyak nak komplain mengenai dia punya screen ataupun display, dan bagi aku semua dah cukup bagus untuk sebuah phone flagship dengan flat screen macam ni kan. Cuma dari segi kecerahan tu dia kurang sikit je kalau kita gunakan smartphone ni dekat outdoor ataupun cahaya matahari yang terlalu cerah sangat. Dan smartphone ni juga menggunakan stereo speaker pada bahagian bawah dan pada bahagian atas dekat earpiece dia tu. Bagi aku kualiti stereo speaker tu just nice, tak teruk mana pun dan tak padu mana pun. Dia just nice saja untuk korang nak layan video ataupun untuk layan lagu kat smartphone ni. Seterusnya untuk prestasi, kita tahu yang smartphone ni dibekalkan dengan chip terbaru daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 8 Gen 1. Ada dua pilihan RAM iaitu 8GB dan juga 12GB, dan menggunakan sistem penyejukan stainless steel vapor cooling max untuk pengalaman gaming yang lebih baik lah. So dia akan kurangkan kepanasan pada smartphone ni walaupun korang main dalam masa yang lama. So far aku rasa bila aku dah gunakan smartphone ni selama 2 minggu, aku tak banyak nak komplain mengenai prestasi dia. Yes, aku still notice kepanasan pada smartphone ni, cuma kepanasan tu tidak mengganggu aku punya gaming experience dan juga tidak melampau sangat. Mungkin disebabkan oleh dia punya material jenis biopolymer untuk back panel tu. So disebabkan oleh itu aku tak rasa sangat pun panas pada smartphone ni walaupun aku main dalam masa hampir 2 jam kan. So kalau glass tu mungkin akan terasa lebih sikit lah panas tu, tapi memandangkan biopolymer, so kurang sikit rasa kepanasan tu walaupun aku tak gunakan casing. Memandangkan smartphone ni menggunakan screen besar 67 inci, so Realme boleh padatkan bateri sebesar 5000 mAh pada smartphone ni. Setakat hari ni penggunaan aku memang tak ada masalah dari segi ketahanan bateri dia, boleh tahan pada pagi sampai ke malam, dan kalau bateri habis sekalipun boleh charge menggunakan fast charging 65W yang dibagi sekali dalam kotak jualan lah. So basically bagi aku 65W tu dah cukup laju dah untuk sebuah smartphone pada hari ni kan. Kalau ada yang cakap yang 65W tu tak cukup laju lagi, aku tak tahu cakap apa lah kan. So mungkin dia orang cuba bandingkan dengan smartphone yang menggunakan 120W. Yes, 120W memang killer untuk fast charging, tapi aku rasa 65W pun dah cukup laju. Fun fact, GT2 Pro adalah phone Realme pertama yang memang dah siap pasang dengan Realme UI 3.0 berdasarkan Android 12, dan aku macam pelik sikit lah dengan logo baru untuk Realme UI 3.0 ni kan. Dia macam nombor 3 dan juga ada warna pelangi. Aku tak pasti diinspirasikan daripada apa, cuma aku memang enjoy gunakan Realme UI 3.0. Dalam banyak-banyak smartphone Android yang aku pernah gunakan sebelum ni, Realme UI antara UI yang aku suka jugalah, dengan dia punya smoothness and then kedudukan dia dengan dia punya rekaan icon dan pelbagai lagi perkara yang memang aku enjoy gunakan Realme GT2 Pro dengan Realme UI 3.0 versi Android 12 yang terbaru. Last but not least adalah pada bahagian kamera dia. So basically smartphone ni dilengkapi dengan 3 kamera. So dua sensor yang besar ni adalah 50MP, satu kamera utama dengan Sony IMX766, satu lagi kamera ultra wide, dan satu lagi sensor kamera kecil ni adalah kamera makro. Ada dua flashlight pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. Smartphone ni juga ada pilihan rakaman video daripada 720p sehinggalah 8K 24fps. So dia memang level flagship punya smartphone untuk rakaman video dan juga keupayaan kamera dia. Even untuk features kamera dia memang banyak gila. Kamera dia ada fungsi microscope. Kalau korang gunakan fungsi microscope tu, dia akan keluar dua flashlight dekat bahagian kamera utama ni, dan kalau korang nak ambil gambar tu, dia akan lebih cerah sikit lah suasana tu untuk dapat gambar yang lebih sharp dan juga nampak very details lah untuk dia punya kamera mikroskop yang mampu zoom sehingga 40 kali. Selain tu juga kamera ultra wide dia mampu ambil gambar dengan keluasan mencecah 150 darjah lah. So memang agak luas, dan ada satu lagi adalah fish eye. Basically dia punya ultra wide tu memang very ultra wide dan memang nampak sangat-sangat bengkok, dan juga distortion tu memang very obvious lah. Banyak lagi fungsi kamera dan juga video untuk GT2 Pro untuk korang gunakan. Dan nak sebut pasal kualiti gambar yang dihasilkan daripada GT2 Pro, aku boleh katakan kebanyakan gambar memang dapat hasil yang cukup bagus, very details dan juga sharp. Cuma ada certain situasi tu aku nampak gambar tu tak natural sangat. Warna gambar yang dihasilkan daripada kamera GT2 Pro ni nampak macam kusam dan juga pudar sikit. Dia tak natural dan juga tidak vibrant. So itu antara kekurangan yang aku nampak. Dan certain situation pun portrait mode tu memang agak teruk sikit, tapi kalau dapat cahaya yang cukup tu memang portrait mode tu really perform lah bagi aku. So yeah, overall aku rasa this is not the best camera untuk sebuah phone flagship, but aku really enjoy gunakan features kamera dan juga kualiti dia pun cukup baik lah untuk sebuah phone flagship. So guys, aku rasa itu saja antara ulasan aku tentang Realme GT2 Pro yang terbaru ni, dan korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen sama ada korang nak consider beli Realme GT2 Pro ataupun sebaliknya. Dan antara Xiaomi 12 dan juga GT2
GT2 Pro, setakat ni aku lebih banyak gunakan GT2 Pro instead of smartphone Android lain. Mungkin disebabkan oleh dia punya performance yang cukup bagus. Kamera tu macam just nice lah, tak padu mana pun, just nice je. Dan aku suka dengan dia punya ketahanan bateri. Dan of course, flat screen AMOLED display 2K resolution, LTPO 2.0, 120Hz apa semua memang cukup padu instead of curved screen. So itu saja untuk video kali ini mengenai Realme GT2 Pro, dan berjumpa lagi di video. Assalamualaikum. Bye.